Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan telah diadakan pada 21 hingga 22 November 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mesyuarat merupakan platform tahunan untuk berbincang dan meneruskan kerjasama pengangkutan dalam ASEAN dan rakan-rakan dialog. Mesyuarat mengesahkan 5 dokumen yang memberi tumpuan kepada kemampanan sektor pengangkutan. Mesyuarat diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menandatangani satu protokol bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Protokol tersebut antaranya akan membolehkan syarikat-syarikat penerbangan dari negara-negara ASEAN untuk menurunkan serta mengambil penumpang antara 2 atau lebih points selepas membuat persinggahan di negara-negara ASEAN yang lain bagi perjalanan yang sama. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga membuat perjumpaan 2 hala bersama Menteri Pengangkutan Malaysia, Menteri Pengangkutan Republik Singapura serta Menteri Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan Republik Korea. Mesyuarat ATM ke-30 didahului dengan mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN kali ke-58 dan mesyuarat bersama rakan-rakan dialog. Mesyuarat membincangkan dokumen-dokumen untuk dihadapkan kepada Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan juga status program, aktiviti serta projek di bawah rangka kerja Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025. Epidemik berkembar gabungan penyakit diabetes dan obesiti yang dikenali sebagai diabesiti berisiko menjadi masalah di masa hadapan. Di negara Brunei Darussalam, statistik terkini penduduk negara Brunei Darussalam menghidap diabetes ialah sebanyak 11%. Meskipun terdapat data mengenai kes diabetes, namun masih ada penghidap penyakit tersebut dalam kalangan mereka yang belum menjalani diagnosis. Bagi mengawal penyakit tidak berjangkit tersebut, Kementerian Kesihatan terus aktif menjalankan pelbagai program ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit diabetes. Kurang melakukan senaman dan aktiviti fizikal serta pengambilan makanan tidak seimbang menjadi penyumbang kepada peningkatan risiko penyakit diabetes. Oleh itu, pengawalan awal penting bagi mengelakkan komplikasi jangka panjang seperti masalah jantung dan kegagalan buah pinggang. Emerge is actually making strong strides into awareness, even including all these programs conducted by the ministries aimed at reaching out the message of people to stay informed, stay tuned, and stay, updated with the problem, to give them better education of the problem. 2 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan negara bagi menyertai Forum Pengakap Kepelbagaian dan Keterlibatan yang akan berlangsung di Taiwan selama 4 hari bermula esok. Dianjurkan oleh Pergerakan Pengakap Rantau Asia Pasifik dengan kerjasama Scouts of China, Forum bermatlamat berkongsi amalan terbaik melalui strategi dan prosedur yang dikemas kini dalam memastikan perkembangan keahlian pengakap. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Datu Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua persatuan tersebut. Forum akan dihadiri oleh perwakilan pengakap dari 33 buah negara di rantau Asia Pasifik. Forum yang akan membincangkan mengenai diversity dan inclusion dalam pengakap, especially dalam special education. Harapan saya setelah mengikuti forum ini akan lebih ramailah lagi para ahli pengakap, terutama sekali bahagian pengakap yang kurang upaya untuk menyertai pengakap di negara Brunei Darussalam.
Anak-anak merupakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada ibu bapa. Sebagai ibu bapa, penjaga serta anggota masyarakat semestinya berusaha untuk melindungi kehidupan anak-anak dengan memberikan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan yang sempurna. Khutbah Jumaat bertajuk Setiap Kanak-kanak Punya Hak juga menekankan hak setiap kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan yang akan membantu mereka berkembang dari segi rohani, intelektual dan moral. Setiap anak berhak dan harus dilayan dengan kebaikan, kasih sayang dan belas kasihan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mewujudkan persekitaran yang selamat agar anak-anak merasa selamat, disayangi dan dihargai. Mereka hendaklah dilindungi daripada menjadi korban penderaan, tindakan kekerasan, eksploitasi dan pengabaian. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Penang Diraja Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis diadakan petang kemarin di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Kampung Anggrek Desa. Majlis khatam melibatkan ahli majlis jawatan kuasa tadbir, pemimpin-pemimpin dewasa, pemimpin-pemimpin muda, Pandu Puteri Ranger, Pandu Puteri dan ahli persatuan yang terlibat dalam projek pencinta kalam Allah. Antara tujuan majlis memupuk budaya membaca, memahami dan mendalami Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan. Sehingga November 2024, 27 kes kecurian kabel dilaporkan mengakibatkan kerosakan yang meluas dan kerugian kewangan. Pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Unified National Network Sdn Berhad UNN dalam siaran medianya memberi amaran mengenai kesan teruk daripada kecurian kabel terhadap infrastruktur telekomunikasi yang boleh menimbulkan risiko besar kepada keselamatan awam, mengganggu operasi kritikal dan transaksi kewangan serta memberi kesan kepada aktiviti harian. Setakat ini, UNN merekodkan 244 kes kecurian atau kerosakan infrastruktur mengakibatkan gangguan perkhidmatan gangguan dan kos pembaikan melebihi RM1 juta. AITI dan UNN menekankan keperluan untuk meningkatkan kefahaman dan kewaspadaan orang ramai dalam memacu tindakan kolektif ke arah pengukuhan daya tahan infrastruktur dan memastikan ketersambungan tanpa gangguan untuk semua komuniti. AITI dan UNN turut menggesa orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan kecurian kabel kepada pasukan polis di Raja Brunei di talian 993. Sukan acara pencaksilat peringkat akhir bagi kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam kali kedua diadakan kemarin. 6 kluster menyertai acara pencaksilat yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum. Acara diadakan di Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. 53 pelajar menyertai acara pencaksilat bagi beberapa kategori. Tahun ini, kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam mempertandingkan 7 acara sukan, iaitu bola jaring, bola keranjang, badminton, renang, sepak takraw, pencaksilat dan olahraga. Dan ingat sama. Sementara itu, peringkat akhir acara bola jaring bagi kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam kali kedua berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Johan disandang oleh kluster 2A sementara kluster 2B naib Johan dan berada di tempat ketiga kluster 5. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan.
Kejohanan DAT antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-31 membuka tirainya kemarin. Dianjurkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan dikendalikan oleh Klub DAT KBT Brunei Darussalam. Majlis pembukaan rasmi kejohanan diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Perasmian disempurnakan oleh Awam Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Perlawanan DAT peringkat awal round robin dimulakan bagi kategori bergu lelaki terbuka. Kejohanan diadakan selama 3 hari sehingga esok.